KPM. Wow, stiker ni memang cantik, menarik, tertarik, kau memang the bomb ah. Game. Sini, tengok ni. Ya, Din. Apa, Din? Yang seronok kat ni. Stiker ni hangat Din, stiker macam ni tak boleh lah, Din. Siapa hantar ni? Ada murid kelas sebelah. Weh, dia tak tahu ke ini adalah stiker gangguan seksual? Alamak. Merujuk pada gangguan seksual ni. Saya pun tak tahu. Tak tahu? Tak tahu. Lepas ni kelas Cikgu Hakim, kelas pendidikan kesihatan. Okey. Cikgu Hakim akan ajar apa itu gangguan seksual dan penderaan seksual. Jom kita ke kelas Cikgu Hakim. Jom. Okay, jom. Jom. Mana sana. Oh, sana. Okay. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din, dan hari ini sekarang ini untuk slot menengah rendah mata pelajaran pendidikan kesihatan tingkatan 2, dan tajuk kita pada hari ini sebenarnya amat menarik dan penting untuk murid-murid di luar sana, iaitu gangguan seksual dan penderaan seksual. Dan tadi kita dah nampak dah profil guru. Ini dia Cikgu Hakim. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Din, apa khabar? Sihat cikgu, sigap bergaya cikgu. Terima kasih, Din. Dia pun sama. Terima kasih cikgu. Baik cikgu, dan kita berkenalan juga dengan guru bahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Amira Huda Muhammad Amir dari SK Pendidikan Khas Taiping Perak. Dari Perak datang ke sini. Terima kasih Cikgu Amira kerana selalu juga bersama dengan kami di Didik TV KPM. Dan Cikgu Hakim, Ya, saya. ada buat geng dengan ceritanya. Ada. Saya tidak bersorangan. Okey. Ada 4 orang murid bersama dengan saya. Baik, bolehkah kita berkenalan cikgu? Boleh, Din. Okey, murid semua. Siapakah 4 orang murid tu? Mari kita kenalkan. Okey. Murid yang pertama, Danish. Hai, Danish. Murid yang kedua, Wan Ashkaira. Hai. Murid yang ketiga, Sai. Hai, Sai. Dan murid yang keempat, Ain. Hai, Ain. Okey, semua mereka ini dari sekolah menengah kebangsaan Taman Tuanku Jaafar. Ya, sekolah cikgu sendirilah kan? Ya, betul, Din. Okey cikgu, saya rasa cikgu bukan murid-murid sajalah, malah mungkin ada orang dewasa pun segan silu, malu-malu kalau kita nak bersembang mengenai topik pada hari ini, iaitu gangguan seksual dan penderaan seksual. Mungkin cikgu nak tahu juga, saya sendiri pun nak tahu juga definisi terma itu cikgu, silakan. Baiklah, Din. Melihat kepada gangguan seksual, penderaan seksual, ia sebuah isu yang sangat sensitif. Jadi, murid-murid, bukan sekadar murid sahaja, secara umumnya, perlu tahu apa itu gangguan seksual, apa itu penderaan seksual. Baiklah, Din. Sebelum tu, mari kita tahu dahulu apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Baik, boleh cikgu. Okey. Tajuk kita adalah gangguan seksual dan penderaan seksual di bawah komponen pendidikan kesihatan tingkatan 2. Apa yang kita akan bincangkan, ada 4 perkara yang kita akan bincangkan. Yang pertama, menyatakan maksud gangguan seksual dan penderaan seksual. Dan kedua, menjelaskan ciri-ciri gangguan seksual dan penderaan seksual. Ketiga, mengaplikasikan kemahiran berkata tidak kepada gangguan seksual dan penderaan seksual. Dan yang keempat, mengesyorkan cara menangani gangguan seksual dan penderaan seksual. Okey, Din, murid semua, inilah 4 perkara yang kita akan bincangkan berkenaan topik kita hari ini. Dalam topik ini, dia menekankan keselamatan, iaitu melindungi diri yang diajar dalam PIRS. Kekuliah Pendidikan Kesihatan adalah untuk mendidik murid-murid agar tidak menjadi mangsa jenayah. Baiklah, Din, murid semua, kita tak nak membuang masa. Menjawab persoalan ini tadi, apa yang dimaksudkan dengan gangguan seksual dan penderaan seksual? Okey, sekarang ni kita akan terangkan. Okey, maksud gangguan seksual. Gangguan seksual bermaksud tingkah laku berunsur lucah dan tidak bermoral yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Perbuatan ini tidak diminta, perbuatan ini tidak diundang, perbuatan ini tidak ditawar. Ini merujuk sesuatu perbuatan paksaan.
Itu maksud gangguan seksual. Bagaimana pula yang dimaksudkan dengan penderaan seksual? Maksud penderaan seksual merujuk kepada sebarang perlakuan individu, iaitu pelaku yang memaksa, memperdaya atau mengunggut mangsa serta mendorong berlakunya hubungan seksual antara mereka semata-mata untuk memuaskan nafsu seksual si pelaku. Kata kunci di sini, murid semua, memaksa, memperdaya atau mengunggut mangsa untuk apa dia? Memuaskan nafsu seksual si pelaku. Itu maksud penderaan seksual. Baiklah, Din. Saya dah terangkan gangguan seksual, penderaan seksual. Murid-murid ni faham ke, Din? Boleh ke cikgu kita tanya murid-murid ni? Kita cuba tanya mereka. Okey. Adakah mereka dah bersedia? Angguk-angguk faham ke tu? Okey, tetapi itu sebelum tu, Din, murid semua, 4 orang murid ni perlu memilih warna mereka. Perlu memilih warna mereka. Warna ini merujuk diri mereka, markah mereka, sehinggalah di akhir pemilihan kita nanti. Ada markah untuk mereka. Mewakili untuk warna tersebutlah. Okey. Murid-murid, kita nak pilih warna ni. Buat tangan bentuk rama-rama. Letak atas meja. Kemudian, cikgu sebut 1, 2, 3, angkat. Kamu angkat, siapa cepat, dia pilih warna yang dia suka. Okey? Murid dah bersedia? Okey. Bentuk rama-rama. 1, 2, 3, angkat. Okey. Cikgu nampak Danish angkat yang pertama. Laju Danish angkat rama-rama. Okey, baiklah Danish. Nak dengar suara Danish ni. Pilih warna mana, Danish? Saya pilih warna hijau, cikgu. Okey. Danish warna hijau. Kemudian yang kedua, nampaknya siapa tadi, Din, yang angkat kedua tadi? Nampak macam Wan, kan? Wan, cikgu. Wan Aish Khaira. Okey, Wan. Warna apa yang kamu nak pilih? Saya pilih warna kuning, cikgu. Warna kuning. Okey, Danish warna hijau, Wan warna kuning. Okey, ada tinggal 2 warna lagi. Sai, siapa? cikgu. Sai nampak tadi yang ketiga? Ya. Sai, warna mana kamu nak pilih, Sai? Saya pilih warna biru, cikgu. Warna biru. Ain, kamu tiada pilihan. Kamu warna apa, Ain? Merah. Merah. Okey, mereka dah pilih warna. Okey. Kita tak nak membuang masa. Kita tanya mereka. Nyatakan maksud gangguan seksual dan penderaan seksual. Murid-murid dah bersedia nak menjawab? Kalau dah bersedia, rama-rama. Dan kita 3, angkat tangan. Cikgu nampak siapa yang angkat dahulu, dia yang jawab. 1, 2, 3, angkat. Okey, cikgu nampak Ain yang pertama, kedua Sai. Okey, baik. Kalau begitu, kita tanya dia maksud gangguan seksual dia. Okey. Okey, Ain. Apa yang kamu faham tentang gangguan seksual ni, Ain? Okey, gangguan seksual merupakan perlakuan tidak bermoral dan tingkah laku berunsur lucah secara langsung atau sebaliknya. Okey. Berunsur lucah dan tidak bermoral. Okey, kata kunci kita dapat situ. Baiklah. Betul atau tidak, Ya, betul. Sebab adanya unsur lucah dan tidak perkara yang tidak bermoral. Cikgu bagi 2 bintang kepada Ain. Hebat, Ain. Bintang bukan kepada Ain. Bintang warna merah, cikgu. Ain warna merah. Ain warna merah. Okey. Okey, yang kedua angkat tadi. Cikgu nampak Sai. Sai dah bersedia, Sai? Apakah yang dimaksudkan dengan penderaan seksual? Silakan, Sai. Penderaan seksual adalah sebarang perlakuan iaitu pelaku memaksa, memperdaya atau mengugut mangsa serta mendorong berlakunya hubungan seksual antara mereka semata-mata untuk memuaskan nafsu seksual si pelaku. Okey, baik. Saya ada sebut paksaan, memperdaya dan memuaskan nafsu pelaku. Betul, Sai. Cikgu bagi 2 bintang kepada Sai. Wah, betul bintang Sai. kepada Sai. Tahniah, Sai. Sai bintang Jadi, warna hijau lah, cikgu. Ya, betul. Ain 2 bintang,
Sai 2 bintang. Nampaknya murid kita faham apa maksud gangguan seksual dan penderaan seksual. Begitulah Din. Ya? Baik, jelas dan juga terang maksud definisi gangguan seksual dan juga penderaan seksual. Kita berhenti rehat dulu. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, murid-murid cemerlang sedang menonton slot mendengar rendah mata pelajaran pendidikan kesihatan tingkatan 2 dan topik kita pada hari ini gangguan seksual dan penderaan seksual bersama dengan Cikgu Hakim. Dan mungkin ramai yang sekarang ni tertanya-tanya, termasuklah saya, Cikgu, ciri-ciri dan juga kesan gangguan seksual dan juga penderaan seksual. Apa dia, Cikgu? Baiklah Din. Sebentar tadi kita dah sedia maklum apa yang dimaksudkan dengan gangguan seksual, penderaan seksual. Tetapi kita belum jelaskan lagi ciri-ciri gangguan seksual dan penderaan seksual. Apa perbuatan atau perkara yang merujuk kepada gangguan seksual dan penderaan seksual. Dalam bahagian ini, inilah kita akan bincangkan melihat pada ciri-ciri dan juga kesan. Baiklah Din. Okey, ciri gangguan seksual dan penderaan seksual. Nampaknya murid-murid kita dah tak sabar nak tahu apa dia ciri-cirinya. Ya, betul, Cikgu. Okey, kita pergi terlebih dahulu. Apa itu jenis gangguan seksual? Terbahagi pada 2. Yang pertama, secara verbal. Kedua, bukan verbal. Verbal ni adalah melalui lisan. Manakala bukan verbal adalah perbuatan selain pada lisan. Termasuklah sentuhan yang tidak selamat. Gangguan seksual memberi kesan yang sangat mendalam kepada mangsa, terutamanya dari segi gangguan mental yang tidak stabil dan juga gangguan emosi. Dan perlakuan tidak memoral seperti ini harusnya dielakkan kerana ia memberi kesan yang sangat mendalam kepada mangsa. Baiklah, Din. Murid, di sini ada perbualan di antara guru dan murid. Jadi, ada murid kita dah bersedia ke untuk ambil watak guru dan murid ni? Wah, kena berlakon ni, Cikgu. Nampaknya mereka dah bersedia. Siapa nak jadi cikgu di sini? Angkat tangan. Siapa nak jadi cikgu? Siapa nak jadi cikgu? Cuba. Okey, Wan nak jadi cikgu. Okey, murid siapa nak jadi murid? Okey, baik. Jadi kita dah ada cikgu, kita dah ada murid. Mari kita dengar perbualan mereka. Apa yang mereka bincangkan? Silakan. Cikgu. Tahukah kamu apakah kesan yang boleh terjadi kepada mangsa gangguan seksual? Mangsa akan cenderung melakukan tindakan yang boleh murungkan diri seperti mengasingkan diri dan murung. Sekiranya tidak dibendung, mangsa berkecenderungan untuk membunuh diri. Baiklah, terima kasih murid-murid cikgu yang dikasihi. Pandai berlakon. Okey, beri tepukan. Okey, baiklah. Kita dah dengar perbualan di antara guru dan murid yang mana terlihat kesannya sangat menakutkan. Sekiranya perbuatan ini tidak dibendung, ia boleh kecenderungannya untuk membunuh diri. Itulah perkara yang kita minta dielakkan. Murid semua. Baiklah. Sekarang ni kita dah dengar kesan kepada mangsa. Kita lihat impaknya gangguan seksual ni. Okey. Impaknya pada diri mangsa seperti mana yang saya telah terangkan tadi, keluarga, agama, bangsa dan negara. Impak dia adalah sangat besar, bukan sekadar pada diri mangsa itu sahaja. Dan perkara-perkara seperti ini haruslah dielakkan. Sekiranya tidak dibendung, amat membimbangkan murid semua. Baiklah, Din, murid semua. Bagaimanakah gangguan seksual berlaku? Apakah bentuk-bentuknya? Okey, antara gangguan seksual yang pertama adalah gangguan melalui lisan, iaitu bercakap atau kata-kata.
cakap berunsur lucah, tidak bermoral. Itu merujuk kepada gangguan seksual juga. Kedua, gangguan seksual melalui visual, iaitu video ataupun gambar. Contohnya gambar yang ada unsur lucah atau video berunsur lucah, tidak bermoral, ke arah seksual, itu merujuk kepada gangguan seksual. Ketiga, gangguan seksual melalui fizikal. Ini adalah sentuhan di tempat-tempat yang tidak selamat. Bahagian ini, cikgu akan bagi tahu bahagian-bahagian tidak selamat sebentar lagi. Sebab di bahagian badan kita ada tempat-tempat yang tidak sepatutnya untuk disentuh. Din, murid semua ya. Dan keempat, gangguan seksual melalui isyarat. Ini menunjuk kepada isyarat-isyarat lucah yang berunsur lucah, di tangan ke, di anggota badan ke. Adanya isyarat itu termasuk juga di bawah gangguan seksual. Dan yang kelima, gangguan psikologi, iaitu bermain dengan mental dan emosi. Baiklah, saya dah terang bagaimana gangguan seksual itu berlaku. Okey, sekarang yang kedua, bagaimana pula dengan penderaan seksual? Okey, murid semua, beri perhatian. Dalam buku teks tikanan 2, komponen pendidikan kesihatan menekankan penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Penderaan seksual terhadap kanak-kanak biasanya dilakukan oleh, di sini dapat dipecahkan kepada 3. Yang pertama, seseorang yang jauh lebih dewasa. Maksud, orang yang besar lah. Umur 20-an, 30-an, orang dewasa. Remaja boleh dikategorikan seperti ini juga. Kedua, seseorang dalam kedudukan berkuasa, iaitu seseorang yang ada pangkat. Bila dia ada kuasa, dia boleh lakukan apa sahaja. Dia tidak bimbang. Tapi negara kita ada undang-undang. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya dia tu ke mana, Din? Ke tanah jua. Pandai, Din. Okey, baik. Seterusnya, yang ketiga. Seseorang yang dikenali dan dipercayai oleh kanak-kanak. Contohnya, ahli keluarganya, saudara mara dan lain-lain. Baiklah, ini berkenaan penderaan seksual. Terlihat statistik jenayah seksual kanak-kanak terus meningkat. Kalau kita tengok angka-angka ni sangat membimbangkan, Din. Harap-haraplah perkara-perkara seperti ini, perbuatan seperti ini dapat dibendung. Sekiranya tidak dibendung, kita risau keadaan akan menjadi lebih parah kepada negara kita. Betul, cikgu. Baiklah, Din, murid semua, tadi saya telah terang panjang lebar tentang ciri-ciri dan kesan gangguan seksual dan juga penderaan seksual. Jadi, saya nak tahu, adakah murid-murid kita faham, Din? Faham atau tidak ni? Itulah kita kena uji rasanya ni, cikgu. Dari tadi nampak angguk je. Angguk. Okey, murid semua, dah bersedia ke? Kalau dah bersedia, kata, saya dah bersedia, cikgu. Okey. 1, 2, 3. Saya dah bersedia, cikgu. Saya dah bersedia, cikgu. Nampak seorang saja. Okey, sekali lagi. Okey, 1, 2, 3. Saya dah bersedia, cikgu. Saya dah bersedia, cikgu. Macam ni lah, Din, murid semua. Semangat ni kita nak. Semangat. Baru cikgu semangat nak ajar. Bila murid semangat, kita pun semangat lagi. Betul, cikgu. Baiklah, nampaknya murid-murid kita dah semangat. Mari kita dengar jawapan mereka. Adakah mereka faham atau tidak apa ciri-ciri dan kesan gangguan seksual dan penderaan seksual. Baiklah, di sini ada aktiviti untuk kefahaman mereka, iaitu padankan yang sesuai. Saya bagi bentuk gambar, dan gambar tu di sebelah ini ada warna. Warna itu mewakili mereka lah. Warna hijau. Siapa warna hijau tadi? Angkat tangan. Siapa punya tadi? Okey, Danish. Cikgu nak dan yang lain juga padankan. Gambar itu merujuk kepada mana? Gangguan seksual ke penderaan seksual? Danish, tengok pada gambar kamu itu, warna hijau. Seorang kanak-kanak perempuan, mata bengkak, peluk patung, seperti berada dalam keadaan ketakutan. Itu merujuk ke arah mana, Danish? Gangguan seksual ke atau penderaan seksual?
Saya rasa cikgu dia menunjuk kepada penderaan seksual. Penderaan seksual. Danish, rasa-rasa ni mana boleh rasa-rasa Danish? Saya yakin cikgu penderaan seksual. Sebut saya yakin cikgu penderaan seksual. Saya yakin cikgu. Pasti Danish tak nak tukar? Oh, pasti. Kenapa kamu kata penderaan seksual? Sebab budak tu macam kena dera dengan orang yang lagi besar. Mata dia bagi sampai rasa. bengkak kan? Kesian. Tapi perkara ni pernah berlaku. Lebam Banyak kali merah berlaku. mata dia tu. Lebam merah mata dia. Baik. Kita semak. Wah, betul. Iaitu penderaan seksual. Beri tepukan kepada Danish. Tahniah Danish. Tahniah Danish. Cikgu bagi berapa bintang nak bagi ya? Saya berserah pada Din lah. Din, berapa bintang nak bagi? Alamak cikgu. Alamak, tak boleh ya? Tak boleh cikgu nanti. Baiklah. Nampak kita lihat tadi Danish dia mampu padan betul dan dia mampu terang. Jadi kita bagi 3 bintang kepada 3 Danish. bintang. Baik, Danish dapat 3 Sebab dia dapat bintang. memberi penjelasan. Bukan sekadar padan dengan betul saja, dia mampu memberi penjelasan sekali. Sebab tadi kalau saya bagi 1 bintang kat Danish, dia kata saya kedekut Pak Cikgu. Tidak ada pula kan. Sebab dia dah terang lah. Bagi 1 bintang, mana boleh. Okey cikgu, teruskan. Baiklah. Tinggal 3 orang lagi. Siapa warna biru tadi? Angkat tangan. Sai. Okey, baik Sai. Sai dah bersedia? Nampaknya gambar di Sai tu individu sedang menginip mata. Seperti ada unsur-unsur. Unsur-unsur apa ya? Okey, cikgu tak nak sebut sebab cikgu dah terangkan tadi. Sai, menuju ke arah mana Sai? Gangguan ke atau penderaan? Gambar tu cikgu, dia merujuk kepada gangguan seksual. Gangguan seksual? Kenapa kamu kata gangguan seksual, Sai? Sebab gambar tu menunjukkan gangguan dari segi isyarat. Gangguan dari segi isyarat. Sebab dia tiada sentuhan, dia menginip mata, nampak ke arah seksual di situ. Kita semak, betul atau tidak? Ya, betul. Gangguan seksual. Tahniah, Sai. Beri tepukan kepada Sai. Tahniah Sai. Berapa bintang cikgu? Dia padan betul, dia dapat beri penangan sangat baik. 3 bintang kepada Sai. Okey, 3 bintang untuk Banyak Sai. bintang. Habis bintang kita ni. Ya cikgu. Okey, baiklah. Tinggal 2 orang lagi. Warna kuning. Angkat tangan. Siapa warna kuning tadi? Okey, Wan. Kita lihat pada gambar tersebut. Seorang anak kecil berada dalam ketakutan. Ada nampak bentuk tangan nak hampir pada dia. Macam takut kena pukul dia tu. Kan? Apa cikgu? Wan, apa? Di mana padanan yang tepat? Gangguan ke penderaan? Agak sukar kita nak padankan ini. Pada pendapat saya cikgu, ini adalah penderaan seksual. Penderaan seksual. Okey, penderaan seksual. Kenapa kamu kata penderaan seksual? Sebab perempuan ni dia macam nak lindungi diri. Lindungi dia diri. Macam tak nak orang berdekat pada dia. Baiklah. Wan, kamu jawab betul. Nampak anak kecil tu melindungi diri seperti ada tapi kita tak tahu dulu apa jawapan dia. Tengok dulu. Ya, betul. Betul. Beri tepukan kepada Wan. Tahniah, Wan. Penderaan seksual. Nampak di video tersebut ada sentuhan kepada anak kecil tersebut. Baiklah, tinggal seorang je lagi. Ain. Gambar dia menonton sesuatu macam ada paksaan, tangan tu macam ada paksaan. Menuju ke arah mana tu, Ain? Saya yakin cikgu ditunjukkan kepada gangguan seksual. Gangguan seksual. Yakin Ain? Okey, kita tengok. Ya, betul Ain. Tahniah. Beri tepukan kepada Ain. Okey, baik. Wan kita bagi tadi 3 markah. 3. Beri tepukan kepada Wan. Ain, kenapa kamu kata gangguan seksual? Sebab dia gangguan secara visual cikgu. Gangguan secara visual. Betul, Ain. Tahniah, Ain. Beri tepukan kepada semua anak murid kita. Wah. Mereka dapat padan yang betul dan dapat memberi penangan yang sangat baik. Jadi Tahniah. Ain pun dapat 3 bintang je ya? Ya, betul. 3 bintang semuanya. Jadi semua dapat 3 bintang dan sambil-sambil sekejap lagi nak bagi bintang untuk Ain. Kita berhenti rehat dulu. Kembali selepas ini di Didik TV KPM.
Ya, inilah slot menengah rendah untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan tingkatan 2 bersama dengan saya Din, dan topik kita pada hari ini sangat-sangat serius dan sangat-sangat penting, iaitu gangguan seksual dan penderaan seksual. Mungkin ada murid-murid yang tertanya-tanya, andai katalah ada seseorang hendak melakukan gangguan seksual dan juga penderaan seksual, macam mana cikgu nak mengelakkan perkara itu terjadi? Baiklah Din. Sebelum ni, kita lebih pada penerangan. Dalam tajuk ni, gangguan seksual dan penderaan seksual, dia perlu praktikal, dia perlu situasi agar murid-murid kita tahu bagaimana untuk menghadapinya sekiranya berlaku kepada dirinya. Dia tahu apa tindakan sepatutnya dilakukan. Dalam bahagian ini, itulah yang kita akan bincangkan. Baiklah, kita teruskan. Mengaplikasikan kemahiran berkata tidak kepada gangguan seksual dan penderaan seksual. Din, murid semua, kita bagi situasi bagaimana pelaku dan juga kita nampak seorang murid perempuan, bagaimana perempuan tersebut mengelak daripada pelawaan lelaki tersebut. Nampaknya murid kita dah bersedia untuk ambil watak. Dah bersedia ke murid? Kalau dah bersedia, kata, saya dah bersedia cikgu. Okey, 1, 2, 3. Saya bersedia cikgu. Baru begitu semangat. Okey. Baiklah. Kita nampak ada seorang lelaki situ. Tengok pada murid kita, seorang je lelaki. Dennis, tiada pilihan. Memang kamulah ambil watak lelaki tersebut. Okey, perempuan. Dan watak itu, siapa hendak ambil? Angkat tangan. Saya nak ambil. Semangat saya. Okey, kalau begitu, mari kita dengar situasi tersebut, perbualan mereka bagaimana. Okey, sedia murid, suatu petang di hentian bas hadapan sekolah. Silakan. Okey. Wah, belum baik ni. Jom ikut saya nonton wayang. Nanti saya hantar awak balik. Maaf, saya tidak boleh ikut orang yang tidak dikenali. Jomlah. Sekejap saja. Banyak cerita menarik di pawagam sekarang. Selepas awak menonton nanti, saya belanja awak makan. Saya tidak mahu, jangan ganggu saya. Begitulah alkisahnya. Akhirnya perempuan tu tinggalkan Dennis. Kesian Dennis. Pada muka Dennis. Kenapa buat macam tu? Tak baik tau. Akhirnya lakonan sahaja. Bukan betul. Dennis murid yang baik. Okey. Kita lihat situasi itu. Apa yang kita nampak? Lelaki itu cuba memujuk perempuan tersebut pergi ke tempat. Ya, dikata pergi wayang. Pergi tengok wayang. Tapi adakah pergi ke wayang? Kita tak tahu semua tu. Dan dia, perempuan tersebut pun tidak kenal siapa lelaki itu. Dipaksa-paksa, dipujuk-pujuk, perempuan tu kata tidak, dan dia buat apa? Dia tinggalkan lelaki itu keseorangan. Itu contoh perlakuan yang betul dan patut dicontohi. Ingat murid, contoh yang terbaik adalah situasi tadi. Antaranya contoh yang terbaiklah, kita boleh ikutnya. Baiklah. Sekarang ni, daripada situasi tadi, kita boleh melihat apa jenis-jenis gangguan dia. Apa kita boleh keluarkan jenis-jenis gangguan daripada cerita tadi. Yang pertama, gangguan seksual melalui psikologi. Apa yang dikatakan gangguan seksual psikologi? Meluahkan perasaan atau hasrat yang berbentuk mendesak. Lelaki itu mendesak-desak agar perempuan itu terima pujukannya. Dan yang kedua, gangguan seksual melalui fizikal. Yang mana lelaki itu cuba hendak sentuh perempuan itu, tapi perempuan itu elak dan meninggalkan tempat tersebut. Jadi ini adalah jenis dan situasi kita nampak. Ya. Kemudian, apakah tindakan masa perempuan itu? Pertama, dia kata tidak, iaitu tidak mematuhi hasrat lelaki tersebut. Dia tidak layan. Kita boleh dengar dialog tadi. Tidak. Kedua, dia segera pergi sebab dia tahu situasi dia dalam keadaan bahaya. Kalau dia berada lagi, lelaki tu pujuk-pujuk, takut perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Dia pergi dan dia cuba minta pertolongan.
sekiranya ada ramai orang situ, dia boleh menyerit ke apa kan, apa yang sepatutnya. Baiklah, itu contoh situasi yang pertama saya tunjuk tadi. Baik, Sekarang ni contoh situasi kedua. Mari kita tonton situasi berikut. Suatu petang, Lily, Nur dan Atan bermain di taman permainan berdekatan rumah mereka. Sedang mereka bermain, Atan mengajak Nur ke tempat yang agak tersembunyi. Dengan tiba-tiba, Atan cuba mencium dan meraba Nur. Kerana terkejut, Nur menjerit dan melarikan diri dari Atan. Nur memberitahu Lily mengenai kejadian tersebut. Lily memberitahu Nur mengenai zon larangan sentuh yang dipelajarinya di sekolah. Terdapat bahagian badan tertentu seperti mulut, dada, kemaluan dan punggung yang tidak boleh disentuh oleh sesiapa pun. Nur dan Lily kemudiannya memberitahu ibu Nur mengenai kejadian tersebut. Lalu, ibu Nur menelpon 999 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa. Ingat ya adik-adik, jika ada mana-mana bahagian badan adik-adik disentuh oleh seseorang, jerit dan lari. Kemudian, bagi tahu kepada rakan yang dipercayai, ibu bapa atau penjaga mengenai kejadian tersebut. Wah, itu videonya cikgu. Apa yang sebenarnya kita boleh pelajari dari video tu cikgu? Okey, baiklah. Dalam video tu penuh dengan pengajaran. Yang mana kita nampak adik lelaki itu cuba untuk sentuh pada adik perempuan Lily. Tapi Lily minta pertolongan. Dia panggil kawan dia dan akhir kita pendekkan sebab nanti murid ni akan bagi tu jawapan dia. Okey. Lepas tu dia minta pertolongan dan ibu dia pun menghubungi pihak berkuasa lah. Okey. Sekarang ni kita dah nampak pengajaran dia. Dan saya pun dah bagi contoh situasi satu tadi. Okey. Pandangan yang lebih jelas kan. Sekarang ni kita nak tengok, kita lihat murid-murid kita faham atau tidak. Mereka boleh tak beri jawapan sekiranya perkara tersebut berada dalam situasinya. Murid dah bersedia? Dah bersedia? Baiklah. Berdasarkan video tadi, situasi dua tadi, apakah bentuk gangguan seksual berlaku? Angkat tangan. Siapa nak jawab? Semua muka tengah berfikir. Okey, Danish. Okey, Danish. Apa dia, Danish? Gangguan apa? Terdapat gangguan seksual melalui lisan, cikgu. Melalui lisan. Apa yang menunjukkan melalui lisan? Dia mengajak Nur ke tempat yang sunyi. Okey, betul. Kita semak. Ya, hebat. Danish. Cikgu bagi 2 bintang kepada Danish. Okey. Baiklah. Sambil-sambil ditampal maka kita tanya murid seterusnya, siapa hendak menjawab yang kedua, jenis gangguan seksual? Silakan. Baik, Wan. Apa jenis dia, Wan? Gangguan seksual melalui fizikal. Kenapa kamu kata melalui fizikal? Kerana sentuhan yang berniat untuk mengganggu. Sentuhan untuk berniat mengganggu. Ya, betul kita nampak tadi dalam video tu. Pelaku cuba sentuh Lily ya. Kita semak jawapan, betul tidak? Ya, betul. Betul. 2 bintang kepada Wan. Baiklah. Itu jenis gangguan. Apakah tindakan mangsa? Tinggal 2 orang lagi. Siapa nak menjawab? Angkat tangan. Okey, Sai. Apa tindakan mangsa, iaitu Lily tadi, yang wajar untuk dicontohi? Apa dia, Sai? Tindakan mangsa yang sepatutnya adalah menjerit dan lari. Menyerit dan lari. Betul Ya, ke? supaya dia dapat pertolongan daripada orang ramai. Ya, dia menyerit lari untuk mendapatkan pertolongan orang ramai. Kita semak. Ya, betul. Cikgu bagi 2 bintang kepada Sai. Baiklah, Ain. Tinggal kamu seorang ni, Ain. Tinggal kamu seorang ni, Ain. Apa tindakan Lily yang sepatutnya dicontohi? Jangan lupa buka mic, Ain. Ya, Ain. Apa dia, Ain? Sekali lagi jawapan awak. Apa? Ulas dulu, Ain. Hubungi pihak berkuasa demi keselamatan diri.
Okey, hubungi pihak berkuasa demi keselamatan diri. Betul atau tidak ya? Mari kita lihat jawapannya. Ya, hubungi pihak berkuasa untuk menjaga keselamatan diri kita lah. Ya. Cikgu bagi 2 bintang juga kepada Ain. Semuanya dapat 2 bintang. Nampaknya Din, murid-murid kita ni faham apa tindakan sepatutnya sekiranya berlaku situasi tersebut kepada dirinya. Hebat murid kita ini. Betul. Tahniah, hebat Tahniah. murid-murid di studio kita, dan diharap murid-murid di rumah sedang menonton pun hebat juga. Dan kita berhenti rehat dulu. Kita sambung selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, ini slot menengah rendah untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan tingkatan 2. Topik kita pada hari ini, gangguan seksual dan penderaan seksual. Bersama saya Din dan juga Cikgu Hakim. Kena berani untuk katakan tidak, untuk mengelakkan kita diganggu gangguan seksual ni dan juga didera kan, penderaan seksual. Tapi Cikgu nak tanya juga, cara menangani gangguan seksual dan penderaan seksual ni Cikgu, macam mana Cikgu? Baik Adin. Gangguan seksual dan penderaan seksual sangat berleluasa di Malaysia ini, di negara kita. Sekiranya perkara ini tidak dibendung, kita risau, membimbangkan, memberi impak negatif sama pada negara kita. Baiklah, Din, saya akan terang bagaimana cara kita perlu tahu nak mengatasi permasalahan ini agar negara kita aman tanpa ada berlakunya gangguan seksual dan juga penderaan seksual. Cara menangani gangguan seksual dan penderaan seksual. Tetapi sebelum tu, mari kita dengar pandangan orang awam berkenaan gangguan seksual dan cara menangani daripada orang awam kita. Silakan. Kalau yang buat sexual harassment pada penumpang itu sebenarnya diorang menabur pasir dalam periuk nasi sendiri. Senang je untuk melemahkan orang-orang macam tu kan. Dan you just buat rekod je. Orang akan tak berani buat apa-apa. Yang handphone, kamera you. Sebab zaman sekarang ni kan viral je. Viral kan. Dia pun tak berani. Dia nak tinggi suara pun tak berani. Sebab dia tahu satu dunia akan tengok video tu. Okey, pada pandangan saya, benda tak boleh nak elak. So mungkin kita boleh simpan details pemandu tu ataupun kita boleh beritahu jiran kita, kawan-kawan kita yang terdekat ke apa ke, kita ke mana supaya kalau apa-apa yang berlaku ada orang yang tahu dan ada orang update dekat mana kita sekarang. Perkara yang kes-kes macam gangguan-gangguan seksual ni kebanyakannya diorang ni ada masalah tersendiri lah bagi lelaki-lelaki. Sebab kalau sebagai lelaki normal kan, dia tak sepatutnya berlaku lah. Kita ada common sense. Common sense tu apa penting. Sekarang ni ramai orang dah sebabkan tekanan, dia jadi macam-macam. Itu dia pandangan orang awam. Pandangan orang awam. Kita dah dengar ada yang memberitahu cara betul viral, rakam, ambil detail, pemangsa. Semua tu betul. Di sini saya akan jelas dengan lebih terperinci antara cara menangani gangguan seksual dan penderaan seksual. Baiklah. Yang pertama, buat laporan segera. Sekiranya menghadapi situasi seperti gangguan maupun penderaan, laporkan cepat-cepat. Jangan tunggu lama. Kedua, tidak merahsiakan masalah. Jangan simpan soal diri kerana ia boleh mengganggu emosi dan mental. Yang kita paling takut, khawatir boleh ke arah bunuh diri. Ketiga, berpakaian sopan. Janganlah mencolok mata. Keempat, berani berkata tidak. Jangan angguk-angguk, ya kan je. Berani berkata tidak. Tidak betul, katakan tidak. Kalau benar, katakan ya. Kalau perkara tersebut, perbuatan tersebut tak betul, berani katakan tidak. Seterusnya, yang kelima, berkawan secara sihat. Pemudik semua,
Terutamanya pemurid di sekolah, pilihlah kawan yang baik-baik. Sangat penting. Kawan kita mencerminkan diri kita sebenarnya. Kerana usia-usia seperti kamu ni, keinginan ingin mencuba tu sangat tinggi. Baiklah. Seterusnya, yang keenam, tidak bebas bersentuhan. Perlu ada batas-batas pergaulan. Baiklah, ini adalah antara cara menangani gangguan seksual dan penderaan seksual. Ibu bapa juga perlu main peranan. Perlu mengajar anak-anak tentang sentuhan yang tidak selamat, yang tidak sepatut kawan kepada anaknya, sesiapa sekalipun tidak boleh sentuh pada bahagian-bahagian tubuh badan kita ni. Okey, kita lihat pada gambar tersebut. Pertama, mana dia tunjuk situ? Mulut. Kedua, dada. Ketiga, punggung. Keempat, bahagian sulit. Perlu diberi penjelasan, keterangan kepada anak agar mereka faham tempat tersebut tidak boleh disentuh. Ajar anak anda mengenai sentuhan selamat dan tidak selamat. Okey, itu adalah seranan kementerian kita. Semua pihak perlu tanggungjawab ni, bukan sekadar ibu bapa sahajalah, ya. Okey, baiklah. Tadi Cikgu Hakim dah terang cara-cara bagaimana untuk mengatasi permasalahan iaitu gangguan seksual dan juga penderaan seksual. Beserta dengan kita tunjuk tontonan pandangan orang awam sekali, memberi contoh dan juga pandangan mereka tentang bagaimana penyelesaian masalah ini. Jadi, kita nak lihat murid-murid kita ni, adakah mereka faham dan mereka boleh jelaskan andai kata situasi tersebut berlaku. Saya akan bagi contoh situasi, setiap orang berbeza. Adakah mereka boleh mengatasinya berdasarkan situasi yang saya beri? Apa situasinya? Merisaukan, ya? Okey. Baik. Murid-murid semua, dah bersedia? Dah bersedia ke? Saya dah bersedia, cikgu. 1, 2, 3. Dah bersedia belum? Saya dah bersedia, cikgu. Danish dia kuat tu. Sekali lagi. Dah bersedia belum? Saya dah Saya dah bersedia, cikgu. Okey. Kamu semangat. Cikgu pun tak sabar dengan jawapan kamu ni. Baiklah. Kita lihat. Setiap warna itu berbeza situasinya. Kita lihat. Yang pertama. Warna hijau. Mendengar luahan daripada rakan anda berkaitan dengan penderaan seksual. Apa tindakan anda selaku kawan karib kepada rakan anda atau kawan biasa sekalipun? Dennis, silakan. Secara jujurnya lah, saya akan meminta rakan saya tu untuk melaporkan kejadian tersebut kepada ibu bapa, guru atau pihak yang lebih berkuasa. Okey. Untuk mengenanganinya. Melaporkan kepada pihak berkuasa. Kalau tidak melaporkan, bahaya. Kalau kita takut murid itu melakukan perkara yang seperti mana kita maklum tadi, melakukan perbuatan yang tidak diingini. Contohnya mencederakan diri sendiri ke. Betul, cikgu. Baiklah. Cikgu bagi pada Danish 2 bintang. 2 bintang untuk Danish. Okey. Tahniah, Danish. Tahniah ni, betul. Tepat jawapan kamu. Baiklah, warna biru. Situasi ini adalah ditegur orang yang tidak dikenali dan cuba mengajak anda ke kedai makan atas alasan belanja. Silakan. Jika perkara sedemikian berlaku pada saya akan mengatakan tidak dengan meninggikan nada saya. Perkara ini mungkin menarik perhatian orang ramai. Baiklah. Dan mungkin saya akan bergegas ke tempat yang ada orang ramai demi keselamatan saya. Terima kasih, Sai. Berani betul tidak menjerit dan pergi ke tempat-tempat orang ramai agar menarik perhatian. Tindakan Sai betul. Cikgu beri 2 bintang kepada Sai. Tahniah. Tahniah, Sai. Okey, baiklah. Kita lihat situasi seterusnya. Warna kuning. Rakan anda menunjukkan isyarat lucah kepada anda. Okay.
Bagaimana tu anda untuk menghadapinya? Silakan. Pada pendapat saya kan cikgu, saya akan menegur dia untuk tidak mengulangi sikap tidak sopan tu pada saya. Jikalau dia buat benda tu lagi, saya akan bergegas beritahu kepada guru. Okey, baik. Menegur dan bergegas beritahu guru ataupun orang dewasa ataupun ibu bapa maupun orang yang beliau percayai lah. Okey. Baiklah. Betul, cikgu bagi 2 bintang. 2 bintang juga Kepada Wan. untuk Wan. Tahniah Wan. Tinggal seorang je lagi. Ain. Rakan anda menyentuh tubuh badan anda di zon larangan sentuh. Cikgu dah bagi tahu zon larangan sentuh tadi. Apa sepatutnya anda lakukan? Bahaya situasi ni. Silakan. Okey. Sekiranya terjadi kepada saya akan memberitahu guru atau ibu bapa agar mengambil tindakan yang sewajarnya. Sekiranya saya disentuh di tempat yang tidak sepatutnya, saya akan melaporkan kepada pihak berkuasa seperti pihak polis. Ya, baiklah. Ya, baiklah. Betul jawapan Ain. Melaporkan kepada pihak berkuasa. Sebab tindakan seperti ini merupakan sesuatu yang sangat bahaya. Ada sentuhan di situ. Tak sepatutnya berlaku. Kita ada batas-batas terutamanya dari segi sentuhan ni. Kena tahu semua murid-murid. Ya. Baiklah. Sekarang ni secara keseluruhan kita lihat pada awal tadi maksud murid dapat jelaskan maksudnya, ciri-cirinya, kesan dan juga dapat mengaplikasi dan akhir dapat menjelaskan cara mengatasi bagaimana perkara ini tidak dibendung agar tidak berluasa. Ya, jadi semua pelajar pun dapat juga. Yang terakhir tadi Ain pun dapat juga lagi 2 bintang. Cikgu Ain 2 bintang. 2 bintang untuk Ain. Jadi semua semuanya dapat bintang. Okey, tahniah semua. Beri tepukan untuk semua. Okey, Din, murid kita pada hari ini memberi sangat cemerlang. Mereka dapat memberi jawapan, dapat terang, dapat memberi contoh-contoh yang baik. Saya sangat bangga dengan anak murid saya. Baik. Dan itu pentaksiran keseluruhan, cikgu Ya, sangat cemerlang. Sangat cemerlang. Tahniah ucapkan kepada 4 orang murid-murid yang bersama kita dan terbaik juga kepada murid-murid yang berada di rumah. Cikgu, untuk bahan-bahan rujukan juga latihan, cikgu, di mana murid-murid boleh dapatkan? Baiklah, Din. Murid semua, sekiranya hendak mencari bahan-bahan ini, boleh merujuk kepada portal Delima. Portal Delima. Ya, terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Hakim dan terima kasih kepada semua yang menonton Didik TV KPM. Kita akhiri episod kita pada kali ini dengan serangkap pantun oleh Cikgu Hakim. Silakan. Baiklah, Cikgu. Din, murid semua, ada serangkap pantun untuk Cikgu berikan. Rendang sungguh pohon ara, tumbuh subuh di tepi telaga. Tidak salah berkenal mesra, tata susila perlu dijaga. Itu sahaja dari Cikgu Hakim. Terima kasih. Ya, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.